Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita bertemu lagi dalam kelas Fardu Ain di Masjid Taman Berlian di Anak Bukit Al-Ustam. Okey, hari ini kita nak baca Quran muka surat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap muka surat 164. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 105 ya. Okey. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Qaf macam cepat kan? Qaf tu. Lambat sikit. Haq. Qaf. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل شيء. Okey, sila. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا
sebab dia ada masalah dekat TikTok ni. Saya buat tahu saya tengok sana, mata saya silap baring tadi kan. Sebab dia tunjuk jari macam tu, siapa? Dia tunjuk jari macam tu, siapa? Okey. Dia kacau. Okey, ambil balik. Apa tahu mana? Tahu mana? Qalu balik lah. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim wa awhayna ila Musa alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم. Salam. Siapa ada jari itu tadi? Ada orang hantar gift ke? Ada ke gift macam tu kan? Tak tahulah. Macam-macam. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai baca Al-Quran. Okey, saya nak tahfiz ni saya. Okey, baca Al-Quran tadi satu muka suratnya, moga-moga beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam semua yang di online. Yang live di online ya, boleh tolong klik like dan like dan share. Macam tu orang mengaji lah ni, kena like share. Bukan duk tunggu tengok saja. Jalan jari tu. Tidak, macam mana nak kira pahala? Dah tak payah nak gaduh nak bawa kereta, pakai baju elok semua. Jadi kenalah usaha dia duduk situ, apa pun tak buat. Jadi buat kerja sikit, like banyak-banyak sikit. So ni Allah timbang semua tu, hak mana duk like, duk share semua tu. FYP semua, like, tulis apa semua nak tulis. Komen sama. Bila komen tu baru dia aktif, baru live tu orang lain boleh main tengok. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sangat-sangat Allah bagi kita izin pilih kita duduk dalam majlis ilmu setiap minggu istiqamah hari Isnin, hari Selasa. Alhamdulillah, syukur sangat ya. Kita ni nak sembang surah Wal-Asr. Wal-Asr. Okey. Demi masa. Jadi manusia ni dia Allah bagi satu je modal. Modal saja masa, modal saja yang satu saja modal, iaitu masa untuk kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kelas tafsir untuk kita tengok apa yang Allah terangkan. Allah nak beri peringatan kepada kita melalui surah Makkiyah. Ada 3 ayat saja. Surah Wal-Asr. Surah Al-Asr.
Surah ni tak ada lah kelebihan ataupun fadilat apa-apa. Contohnya kalau baca waktu sekian, dapat sekian, baca sekian waktu sekian dapat sesuatu. Surah ni tidak ada apa-apa kelebihan. Macam orang kata apa, tak ada apa-apa lah. Kalau kita amalkan satu surah tu, kita dapat macam ni baca surah Al-Mulk kan, diselamatkan daripada azab kubur, surah Waqiah, rezeki dan sebagainya. Tapi surah Wal-Asri ni tak ada apa. Tidak ada apa-apa fadilat, tidak ada apa-apa kelebihan. Surah antara surah yang paling sikit, 3 ayat saja. Tetapi Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah Allah nak berhujah dengan manusia semua, tak ada hujah lain, hanya cukup dengan surah Al-Asr ni. Surah Al-Asr ni dah cukup hujah untuk Allah sampaikan kepada kita bahawa kalau kita ikut pesanan Allah, peringatan Allah melalui surah 3 ayat ini, kata Allah SWT, manusia tu untung. Bukan kata di dunia ni, untung di dunia dan untung di akhirat. Untung bukan perniagaan dapat 5 juta, bukan dapat 10 juta, lebih daripada 5 juta, lebih daripada 10 juta. Fadilat lain tak ada. Tapi hujah dalam ayat ni cukup untuk bagi peringatan kepada kita. Okey, mari kita tengok. Dia ada 3 ayat sahaja. 3 ayat sahaja. Okey, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wal asr. Jangan tinggal ra, jangan tinggal ra. Sebab kita kalau baca Quran, dia akan tinggal, dia buang ra tu. Dia bunyi wal asr. Itu sad. Ra pergi mana? Ra buang. Itulah saya kata, nikmat satu lagi Allah bagi kita belajar tajwid. Kalau kita tak belajar tajwid seumur hidup kita, baca Quran buang huruf saja. Buang huruf pun sama naik, tambah huruf pun sama naik. Huruf dad tu mana boleh duk tambah-tambah, fadhak. Dia duk tambah situlah, tu belum lagi lam melantun-lantun. Walla. Dia melantun, lam dia melantun, semua melantun. Orang kata 5 je melantun. Bajim dan qafta. Huruf ba, huruf jim, huruf qaf, huruf ta. Boleh? Boleh. Kalau nak sambung boleh. Kalau nak sambung pun dia jumpa juga ra di belakang tu. Ayat kedua tu. Jadi jangan menambah huruf. Kalau kita benda yang tak boleh melantun, kita melantun, dalam Quran dia menambah. Benda yang ada kita buang, dia buang pula. Benda yang ada kita tak baca, dia buang. Jadi nikmatlah kita mengaji tajwid ni. Memang sangat-sangat nikmat ya. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita kena jangan buang ra. Okey, mari kita baca sekali. Wal asr. Ada ra sikit je. Okey, sikit je ada bunyi ra tu ya. Dia tak boleh bunyi banyak sebab dia kalau dia sukun setengah harakat. Tapi yang ni dia sod tu dah sukun, dia sukun lagi. Suku je boleh. Okey, sekarang kita baca. Innal insana lafi khusr. Ada juga ra di belakang ya. Jangan, siapa yang belum ada guru tajwid, pergilah cari. Sahabat-sahabat yang duduk di online, pergi cari guru mengaji Quran. Sebab dalam sembahyang kita ada rukun qauli. Kita ada rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, kita ada tasyahud akhir, kita ada selawat ke atas Nabi dan juga salam. Semua bacaan tu tidak boleh disahkan oleh sesiapa melainkan hanya guru tajwid saja. Guru Al-Quran saja boleh sahkan bacaan tu. Jadi kalau kita tak ada guru Quran, kita mati esok, kita nak pergi bentang dekat Allah, kita belajar kat mana? Kita baca Quran tu. Kita pergi belajar dekat siapa Fatihah kita tu? Kita belajar kat siapa rukun qauli, sebab ni sangkut dengan sembahyang ni. Kalau takat duduk baca macam ni tak boleh, tak apalah. Salah pun dia berdosa je lah. Tak dah sampai meninggalkan kewajipan iaitu sembahyang. Jadi antum kena sampai peringkat guru antum tu mengesahkan Fatihah tu betul. Kena mengaji lah ya. Kena mengaji. Yang mana dah ada guru Quran, terus istiqamah. Yang tu saja. Okey, kemudian terus lagi. Illalladzina amanu wa amilus salihati
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya tak tarik nafas. Kalau boleh tarik nafas bagi habis lah. Kalau ikutkan saya nak bagi baca 3 ayat. Saya tak mau berhenti tu. Saya nak bagi baca 3 ayat. Okey, kita Sadaqallahul Azim. Okey, kita dah baca 3 ayat daripada surah Wal Asr ya. Okey, dalam surah ni tadi saya bagi tahu dia tidak ada apa-apa fadilat nak amal setiap hari saja lepas sembahyang pun tak ada apa fadilat pun. Kalau antum baca, antum dapat pahala lah, satu ayat satu perkataan 10 pahala. Tetapi kenapa kita selalu baca di akhir majlis? Tak ada pun sebenarnya. Di akhir majlis tu sebab nak ingatkan saja. Nak ikut sunnah Nabi hanya tasbih kifarah saja pun. Tasbih kifarah saja. Kalau surah Wal Asr ni saja baca untuk bagi kita ingat tentang masa. Okey, alhamdulillah selesai dah 3 ayat yang kita baca tadi. Surah Wal Asr, apa yang kita nak ambil? Sebab Imam Syafi'i kata surah ni cukup untuk bagi hujah kepada manusia untuk dia berjaya di hari akhirat nanti. Okey, yang pertamanya nama surah Al-Asr ni kerana Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Waktu itulah modal, waktulah masa, waktulah umur. Bayangkan kita ni ada yang Allah bagi umur waktu dia. Kita kalau nak berniaga, kita nak kena cari modal kan, sampai terpaksa nak kena pinjam. Ada yang sampai pinjam alum. Pinjam alum sebab nak berniaga. Nak berniaga kena ada modal. Nak berniaga mana boleh tak ada modal? Nak berniaga mesti kena ada modal. Lepas tu baru boleh sembang untung ke rugi, betul tak? Tapi nak sembang untung rugi tak boleh selagi tidak ada modal. Jadi maknanya atas dunia pun kita berniaga cari modal, apatah lagi dengan perniagaan akhirat. Allah bagi kita semua modal. Seorang satu modal. Tapi modal ada orang banyak, ada orang sikit. Ada orang dapat modal banyak, ada orang dapat modal sikit. Ada orang dapat modal sikit, untung banyak. Ada orang dapat modal banyak tapi untung dia sikit. Ada yang dapat modal Allah bagi langsung tak ada untung. Rugi sajalah rugi. Jadi kita ni nak kata berniaga dengan Allah, punyalah Allah tu Maha Pengasih Penyayang. Tak payah cari modal, dia bagi. Dia bagi modal. Allahu Akbar. Tu anak-anak yang mengandung, mak mengandung mati dalam perut, tak ada modal. Untuk dia tu tak ada modal. Ada yang anak-anak kadang-kadang dia mati kan. Lepas tu bila dia hidup di akhirat esok, dia akan jadi pelayan-pelayan lah. Dia tak boleh nak jadi orang-orang yang dilayan. Dia kena jadi pelayan. Budak-budak yang mati dalam perut dulu ni, yang mati dalam perut awal tu, dia akan jadi pelayan. Sebab dia tak berkhidmat atas dunia. Dia tak berkhidmat macam kita berkhidmat. Kita semayang, kita puasa, buat amal soleh, sedekah dan sebagainya. Maka bila kita mati, kita boleh dilayan oleh para pelayan. Tapi bagi anak-anak yang mati kecil, dia tak ada nak khidmat, maka dia kena khidmat dekat syurga nanti. Dia kena khidmat bawa ayak lah apa semua. Lepas tu dia tanya apa siapa dia kena bawa ayak. Dia kata orang lain semua duduk di tempat yang hebat, pakai mahkota. InsyaAllah lah kita esok ni Allah izin kita, insyaAllah amin. Duduk rehat-rehat, bersembang-sembang, dilayan dengan pakaian cantik, minuman segala. Hadap pasal sangat di dunia nak jadi anak raja semua. Boleh lah. Lebih pada anak raja lagi boleh jadi. Sebab Allah kata, dulu kalau aku bagi hang hidup atas dunia, hang tak akan jadi baik. Sebab tu Allah mati dia awal. Itu ada setengah pandangan ulama lah. Jadi kalau anak yang mati kecil, janganlah mak sedih. Sebab takut bila budak ni dia besar pun dia tak boleh nak jadi baik. Ada orang yang bila dia besar dia tak boleh nak jadi baik. Jadi dia mati awal tu dia jadi baik, dia duduk dalam syurga. Pelayan pun bukan pelayan low class, high class punya pelayan lah. Cuma bagi kita yang kita khidmat ni, Allah bagi kat kita ni pasal kita buat kerja. Kita buat kerja. Hari ni kita main mengaji, niat satu je kerana Allah. Niat satu kerana Allah. Mengaji buat kerana Allah, semayang kerana Allah, buat kerja kerana Allah. Jadi maknanya kita buat kerja kerana Allah. Macam kita hari ni saya dah agak, saya minum ayak, saya pakai cawan tu. Cawan tu tak boleh bawa pi, tak boleh ikut saya masuk dalam alam barzah. Tak boleh ikut saya masuk dalam alam barzah, tak boleh ikut pi sampai akhirat. Alam barzah pun tak boleh lah, tambahlah ke akhirat. Yang boleh ikut orang yang hidang kat saya ayak. Dia tak boleh, dia tak dapat ikut benda-benda tu semua ke akhirat. Yang dia boleh, yang ikut dia ke akhirat adalah bismillah.
Kita buka buku kitab tadi baca bismillah dah. Kalau baca bismillah, hak tu yang ikut. Buku tu tak ikut. Buku tak dunia aja. Baju-baju yang kita pakai hari ni semua atas dunia saja. Ni tudung-tudung semua tak ikut kita balik ke akhirat. Yang ikut kita, yang kita bismillah. Yang kita pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Kita masak kan, bubur cabai, bismillah. Bubur ayam, bismillah. Bubur santan, bismillah. Dah sambil duk masak, duk letang. Aku duk kata kat hang dah tadi, hang. Aku habang kat hampa. Hampa pun malas lah duk tekakang di atas tu. Kita punya duk masak, punya letih nak bismillah tak mana. Dan bila nak bismillah tu. Dia meletih daripada mula habis. Tu kan dia hidang lagi, dia kayuh pula. Bila nak bismillahnya? Jadi kita sekejap. Bismillah nah, bismillah. Ayat tu tak ikut. Yang ikut bismillah. Balik. Okey. Sekejap nah. Okey. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan surah Al-Asr ni kerana Allah bersumpah dengan awal surah yang disebut sebagai wal asri innal insana lafi khusr. Okey. Sesungguhnya manusia itu setiap manusia itu berpotensi berada dalam kerugian. Allah kata demi masa wal asr. Allah sumpah ni. Bila Allah sumpah tu, Allah kata innal insana lafi khusr. Bila Allah kata inna, anna, kalau Allah kata macam tu dalam ayat Quran, atau kalau dalam orang Arab pun sama, dia panggil harfu taukid. Maknanya dia kuat, dia nak kukuh. Ni nak abang kat hampa ni, nak abang betul-betul ni. Selalu kalau kita nak pesan, ni nak pesan sungguh-sungguh, saya nak pesan sungguh-sungguh. Pesan sungguh-sungguh. Bila dia kata pesan sungguh-sungguh tu, kita jadi nak kena dengar. Kalau kata saya nak pesan kan, dia tak berapa sangat. Siapa nak dengar, tak mendengar sudah. Tapi kalau dia kata saya nak pesan sungguh-sungguh, malam ni kemungkinan elektrik tak ada. Penting juga elektrik tak ada kan. Jadi hampa yang kata nak masak ke, nak apa ke, raya-raya orang nak buat kuih raya ke apa, malam ni tak ada elektrik, hampa nak buat biskut, hampa buat awal-awal. Tak ada, bukan sehari, 3 hari tak ada. Jadi hampa dengar betul-betul. Hampa dengar betul-betul tak ada ni. Mana hampa kena prepare siap-siap apa yang hampa nak buat. Ayak lah selalunya elektrik tu tak apa sangat. Ayak tak ada seminggu. Kalut tak? Kalut lah, pergi cari besen semua, pergi cari timba-timba nak tadah ayak tu. Pasal dah abang dah ni. Notice. Macam tu lah. Macam tu lah juga. Dalam ayat ni Allah kata innal, mula-mula demi masa. Masa kita bagi tahu tadi adalah modal. Ada Allah bagi modal banyak, ada Allah bagi modal sikit. Modal saya Allah bagi modal setakat ni 50 lebih. Modal saya 50 tahun tu. Banyak 50 tahun tu. 50 tahun tu kalau berniaga kaya Empire dah. Empire dah. Boleh buka, kalau berniaga untung lah. Boleh buka empire, boleh buka satu bisnes besar lah. 50 tahun berniaga bukan. Kalau orang tanya kan, makcik berniaga nasi lemak berapa tahun dah? Saya berniaga 18 tahun dah. Kita rasa nasi lemak makcik ni mesti sedap tu. Pasal dia berniaga 18 tahun dah. Kalau dia kata saya baru buka dalam lepas hari. Kita pun macam underestimate lah sikit. Boleh lah. Tapi kalau makcik hak berniaga 18 tahun tu, nasi lemak dia kuah sampai pekat pedas elok, nasi pun lemak elok. Orang berpengalaman, sentuhan dia 18 tahun. Ada orang Allah bagi hidup sampai 60 tahun. Mesti modal dia 18 tahun, 60 tahun, mesti dia punya untung dia banyak. Kita sekarang ni tanyalah diri kita sendiri. Sahabat-sahabat Nabi bangkit pagi tu apa Saidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat Nabi yang iman dia tu kalau nak timbang memang seluruh penduduk Madinah pun tak boleh challenge setengah daripada iman dia tu. Punya hebat dia Abu Bakar As-Siddiq, dan seorang yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Tapi tiap-tiap pagi bangkit ada jadual. Hari ni nak infak berapa? Hari ni nak baca Quran berapa muka surat? Kita ada tak? Tak ada no. Dia buat satu kira-kira semua sahabat Nabi macam tu. Bangkit pagi hari ni apa amal soleh aku kena buat? Sebab dia berniaga. Orang berniaga. Kalau orang berniaga, dia mesti ada kira-kira, betul dah lihat.
Dia ada kira-kira dia kan. Dia ada buku kira-kira dia. Dia nak target bulan ni banyak mana. Mesti produk dia keluar dan terjual banyak mana. Apa yang dia kena buat? Iklan, tambah. Sebab dia berniaga. Itu perniagaan dunia. Kita tak sedar tau. Kita berniaga dengan Allah ni tiap hari. Kita bangkit pagi. Duduk tang tu lagi tak tahu nak buat apa. Termenung. Dia tak tahu nak buat. Dia boleh tanya apa dia nak buat. Tu tabung duk tunggu tu. Tabung subuh. Bubuh. Tabung subuh hari ni ada kelas berapa? Nak mengaji di mana? Mengaji tu apa amal soleh? Dalam aku mengaji ni aku buat apa amal soleh? Susun rehat. Contohnya, aku hari ni nak pergi awal, aku nak susun rehat. Aku hari ni pergi awal nak buka lampu. Lampu yang aku buka tu, seramai mana orang cerah dapat tengok, aku dapat bala. Berebut nak buka lampu. Kita tak rebut. Pasal apa tau? Dia memang dia duduk jam tu. Dia duduk sengap. Dia pergi depa AJK depa buat. Serupa dia tak berniaga. Itulah siapa dia tak berniaga. Kita akan nampak kasut ni bertabak susun kasut. Tolong susun kasut. Bagi mata orang nampak elok sikit lah susun kasut tu. Turun bertabak baby kasut depa pakai sabun pi ya. Dia tak cari tak masalah pasal dia tak berniaga. Kalau dia berniaga, otak dia otak bisnes, dia mesti buatnya. Tapi benda akhirat ni orang tak nampak. Tu masalahnya. Nah. Time nak masak, menung je tepi peti air. Tak tahu nak masak apa. Buka peti air. Udang ada. Ayam ada. Daging ada. Bawang pun ada. Tak jadilah. Food panda dah. Hari ni food panda dah. Nego. Okay. Lepas tu dia kata apa? Lain putus-putus tapi suara dengar elok. Ada masalah lagi tu, kita dah pakai wakaf punya tu. Okey. Akan dengar suara elok okey dah tu, tapi ustazah buat rakaman juga ya untuk simpan di YouTube ya. Kena berniaga benda akhirat, contoh cari apa kebaikan kita dapat. Okey. Kemudian disebut di sini jika satu kalimat yang menggunakan perkataan inna atau anna, iaitu ini huruf yang menunjukkan Allah betul-betul nak habaq kat kita sesuatu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rupanya Allah kata kita semua ni memang akan rugi, pasti akan rugi. Bagi modal apa banyak mana pun hangpa boleh rugi. Bagi modal banyak mana pun hangpa rugi. Melainkan ayat yang nombor 3 tu. Melainkan ayat nombor 3 dia kata apa? Illallazina amanu, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman ni Allah bagi jaminan dia buat kebaikan di atas dunia, dia untung di akhirat. Kalau dia tak beriman macam mana? Kalau dia tak beriman, dia buat amalan atas dunia banyak, dia dapat di dunia tapi tak dapat di akhirat. Rugi tak? Rugi. Tapi Allah ni Ar-Rahman, Allah ni pemurah Ar-Rahman, dia bagi juga walaupun atas dunia. Ni dia ni bukan beriman orang yang jenis tak beriman, tak orang yang tak yakin. Beriman dengan amal soleh tak sama tau. Kena faham ya? Kalau saya kata orang tak semayang, tak boleh kata tak beriman. Orang yang tak mendirikan semayang, kita tak boleh kata dia tak beriman. Sebab semayang tu amal soleh. Semayang tu amal soleh. Tapi iman ni apa dia? Kita mengaji tajwid, kita mengaji akidah kan? Rukun iman apa dia? Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Percaya kepada percaya pada Allah. Kedua, percaya pada apa? Kepada malaikat. Ketiga, percaya pada apa? Kitab. Keempat, percaya pada apa? Rasul. Kelima, percaya kepada hari akhirat. Keenam, percaya kepada qada dan qadar. Cikgu Latifah bismillah dah tadi. Hak tuang tu atas dunia je dia dapat kebaikan. Hak tuang tu dia dapat kebaikan atas dunia.
Dia dapat kebaikan atas dunia. Tapi hak bismillah tu dia dapat kebaikan sampai akhirat. Hak tu yang ikut. Tu ingatlah bila kita buat kebaikan, kita tuang je tapi terlupa nak baca bismillah. Kita dapat kebaikan di dunia aja. Tapi kalau kita ingat kerana Allah tu dapat pahala dia. Buat kerana Allah. Okey. Jadi dia buat kebaikan atas dunia banyak-banyak. Contoh orang kafir lah, sebab dia tak beriman. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia buat banyak-banyak kebaikan atas dunia. Allah balas tak kat dia atas dunia? Balas. Orang sebut kebaikan dia, dia baik. Orang ni memang tak beriman pada Allah, tapi dia sangat baik. Dia tolong orang buat jalan, dia tolong kat barang, dia tolong sedekah duit ringgit dia. Dia buat satu persatuan yang boleh bantu ibu-ibu tunggal. Dia buat satu dana untuk bantu anak-anak yatim. Tapi dia bukan orang beriman. Dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia buat baik atas dunia. Maka dia buat baik atas dunia, Allah beri balasan atas dunia. Tetap Allah beri balasan atas dunia. Cuma dia tak dapat balasan di akhirat. Itu kena penting tu. Sebab Allah kata tadi, wal asri demi masa, sesungguhnya semua hampa ni, semua kamu ni rugi. Rugi, memang rugi. Kalau ikutkan umur kita kan, patutnya kita banyak orang ni betul ni, betul akhirat lah. Tapi tak tahulah banyak mana. Bagilah model tu umur panjang dah, tapi baru 2-3 hari ni lah baik pun. Tapi tak apa, taubatlah. Barulah sedang, alhamdulillah, betul tak? Tapi kan dalam pada duk baik ni pun tak apa-apa nak jadi baik juga. Duk tak duk nak keleng orang. Orang tak kena, orang ni tak kena. Saya baru tengok, saya bagi pandangan saya. Saya ingat semua orang tahu lah isu pasal politik kan. Saya tak politik sangat. Saya memang tak politik sangat apa. Saya memang tak politik pun. Dah aku pun tak tahu pun ni. Aku ni parti apa. Tak apalah, yang mana baik, baiklah. Kita doa yang baik, yang boleh menjaga agama. Tapi kalau dah yang tu yang menang, kita doa lagi. Tapi jangan menghina. Saya tengok ada orang lah ni duk viral satu video, yang satu influencer ni duk kata dekat satu hamba Allah ni yang menghina. Sekian lah, saya ingat semua orang tahu lah video ni. Tapi yang saya heran, kenapa asatizah semua duk terima kasih kat dia, sebab dia cakap tu betul. Sedangkan dia menghina kepribadian. Jangan mengumpat. Kita belajar tak yang tu? Pasal apa kita nak kata dia pakai macam ni, dia tu buka aurat nampak pek-pek lah semua. Saya tersebut. Sebut dia sebut macam tu lah. Please lah, kita masih lagi dalam dasar syarak. Nak kata apa yang dibuat salah sudah. Jangan highlight diri seseorang. Ingat tak tu mengumpat? Ingat tak dekat akhirat? Kita belajar itu surah apa kak? Apa surah tu? Apa dia bunyi tu? Yang dia jap mari kita cari. Sebab dia kata wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah. Dia kata dia kata tak boleh mengumpat kan, yang kita sebut itu ni. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Tahu tak maksud pengumpat? Tahu tak maksud umpat? Apa maksud umpat? Kalau kita katakan seseorang tu di depan atau di belakang, dia suka tak suka? Dia tak suka. Apa jatuh dia? Mengumpat. Apa hukum mengumpat? Dosa Saya heran sungguh. Politik punya pasal, orang agama asatizah sokong. Satu saya marah. Memang saya marah. Kenapa nak sokong benda maksiat? Ini dosa besar pada orang. Boleh sebut apa yang kita tak setuju, tapi jangan hina. Dia influencer tu bukan orang agama. Orang agama boleh sokong dia. Saya tengok komen-komen dekat TikTok tu kan, adalah asatizah besar-besar tau, yang duk cerita tentang alam barzah lah, duk cerita tentang hukum hakam lah. Dia kata bagus kerana menegur. Saya baca-baca, saya kata
Astaghfirullahalazim. Tegur apa? Dia sebut semua detail tau. Saya katakan tolonglah kita pasal politik janganlah. Kita tak ada lesen tau untuk kata Quran pasal politik. Satu je, ada ulama pesan. Kalau dah menang, kita redha benda tu terjadi, kita doa, usaha, bulan lagi akan datang pilihan raya pula. Tapi janganlah hari-hari mengumpat, hari-hari kutuk, hari-hari fitnah, hari-hari kata apa lesen kita nak kata ke orang. Allah tolonglah anak-anak murid semua, janganlah. Tu kalau katalah dia tak redha yang orang tu kata kat dia, dan kita sokong kata-kata tu, tunggu nah dekat akhirat tak selesai tau. Kena mahkamah syariah tu di sana tu. Mahkamah syariah pula dah. Mahkamah akhirat. Antum kena kat mahkamah akhirat dia tuntut tu. Kebaikan antum semua bagi kat dia. Kita tak ada lesen besar tau nak kata. Saya heran sungguh lah. Yang komen tu semua yang ustazah duk ceramah dalam TikTok. Saya kata Allahu Akbar. Bila ustaz tu kata terima kasih kerana menegur, hak bawah tu Allahu Akbar. Ya sokong habis. Mai pula orang ni boleh tera tu. Dah. Boleh tera tu. Ni ustazah dah ni. Hak namanya ustazah ni. Boleh tera tu. Hak bawah pula duk kata sungguh no. Allahu Akbar. Ni janganlah baru baca wailul likulli humazatil lumazah ni. Ya Allah ya Tuhan. Takut jangan umpat, tak ada politik lesen untuk mengumpat. Nah, orang politik pun satu masalah juga. Ya Allah, hak nu dia seorang je betul, orang lain semua salah. Mana hak nu kata betul, hak ni kata salah. Lah ni kan pakat jagalah akhirat masing-masing lah nah. Okey, balik cerita apa ni wal asri tadi. Okey, mana tadi saya bilang benar. Korea wal asri. Semua manusia rugi sebenarnya. Kita kalau ikut nafsu memang rugilah. Semua manusia akan rugi. Jangan. Kita jangan terlibat. Orang lain ni yang duk pulun, kita yang pun dapat dosa sama. Okey, dia kata sini, semua orang akan rugi. Kita semua rugi. Tengok saja. Jangan masuk campur. Semua orang rugi. Rugi tak rugi. Pasal apa? Kita mengumpat orang, kita puas kan? Kita puas lah kata kan? Puas kita kata. Dan kita pun sokong. Apa yang orang kata semua dalam tu, semua kita dapat. Dan kita pun sama kena adili dekat akhirat esok. Jadi maknanya Allah bagi usia kat kita masa yang sangat panjang. Sepatutnya kita gunakan untuk jalan kebaikan. Dalam surah sebelumnya Allah menjelaskan bahawa sibuk dengan perkara dunia dan tenggelam di dalamnya merupakan sesuatu yang tercela. Dalam hal-hal dalam hal-hal kehidupan dunia ni kita pulun dekat akhirat esok kita tenggelam. Hal akhirat tenggelam sikitlah pasal kita duk sibuk highlight dengan dunia ni. Dengan dunia. Di dalam surah ini Allah Taala menjelaskan perkara yang wajib dibuat kesibukan. Yang wajib dibuat kesibukan berupa iman dan amal soleh. Pasal apa kita tanya? Orang yang beriman buat jahat atas dunia, last kali masuk syurga juga. Orang yang tak beriman buat baik punya banyak, tapi tak boleh masuk syurga. Macam kita duk tertanya-tanya juga kan. Orang yang beriman buat jahat dalam dunia ni. Minum arak lah, tapi dia beriman. Minum arak lah, tak puas, tak semayang lah, tak puasa lah, tapi akhirnya masuk syurga juga. Tapi dia kena dululah seksa di akhirat. Tapi kalau orang atas dunia ni macam Cina lah, orang kafir kan. Baik, tolong orang, sedekah, semua. Tapi tak masuk syurga. Kenapa? Sebab dia buat kerana dunia, dia dapat dunia. Orang beriman, dia beriman pada Allah, dia buat kerana Allah. Jadi maknanya dia buat kebaikan, satu kebaikan dia buat yang menyebabkan dia layak masuk di dalam syurga adalah kerana la ilaha illallah. Kerana dia iman dia kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia buat jahat atas dunia, dia buat jahat memang semua tu kena diazab di neraka dulu. Kemudian akhir sekali siapa yang beriman semua akan masuk dalam syurga. Tapi kalau orang yang tak beriman atas dunia ni buat baiklah dengan mak bapak lah, apa semualah, baik sungguh-sungguh, tapi tak beriman pada Allah, tetap diberi balasan atas dunia. Adil Allah ni. Dah buat baik kerana manusia, dapat manusia. Orang buat baik kerana Allah, dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey.
Alright. Terus lagi, dalam surah ini Allah menjelaskan sesuatu perkara yang wajib dibuat kesibukan berupa iman dan amal soleh, iaitu sesuatu yang kembali kepada diri sendiri. Allah sebut tadi lagi sekali, wal asri, demi masa Allah bersumpah. Sebab tu ada satu hadis kata, dua perkara yang Allah bagi dekat kita tapi manusia selalu leka. Dua nikmat yang Allah bagi dekat kita tapi kita selalu leka. Apa tu nikmat dia? Sihat dan masa lapang. Sihat dan masa lapang. Tu modal tu. Antara modal-modal lah tu. Sihat dan masa lapang. Bila Allah bagi sihat, tak terengilah kita nak buat baik. Tak terengilah kita nak buat baik. Sihat ni, sihat. Mai sakit lah baru mai cari masjid. Masa sihat tak terengi cari masjid. Padahal dekat rumah dengan masjid, depan masjid, tepi masjid, tak mai. Sebab sihat. Sahabat kita ni diuji dengan sakit kan. Kalau dia sihat dia dah mai mengaji kan. Tak sihat lagi no? Tak nak apa sihat? Sihat dah? Oh, alhamdulillah. Dia lah boleh ambil masa untuk rehat dulu lah. Oh iya ke? Oh, ni pasal tengok satu taman ke ni? Dah. Oh, online. Sahabat kita yang hari tu ni meninggal tu kan? Yang meninggal kelas tajwid online Ustazah. Ulun mengaji sampai mati. Ngaji sampai mati. Kelas hari Isnin. Hari Isnin bagi tahu kat PK tak larat nak mengaji. Mula nak dengar saja, tak mau mengaji lah sebab tak ada suara, batuk kan. Lepas tu duduk dekatkan nak sampai jam tu, dia kata tak masuk kot, tak larat sangat. Rupanya lagi 2 hari lah mati. Kelas hari Isnin mati hari Rabu. Bukan muda lagi. Saya ingat 40 awal kot. Takkan 30-an, 40 awal rasanya. Dan semalam kelas hari Isnin, kelas pertama yang dia tak ada lah. Saya nak cakap kan, saya kata apa? Ada satu pelajar tu, dia baca, saya tengok sebiji muka dia. Saya kata, saya buat macam tu. Nurul, awak muka macam Hafizah ni. Dia pun mai duduk dekat tu kan. Ya Allah, ya Tuhan. Sebiji diri saya nampak macam dia. Muka dia tu. Tidak, muka Nurul tu bukan sama pun dengan muka Fiza. Tapi saya nampak dia. Sebab dia dapat pahala. Pasal dia mengaji sampai akhir hayat. Ya Allah, siapa bagi hadiah kat saya ni? Nasruha, jazakillah khairan katsira, semoga murah rezeki. Dia bagi dia bagi muka dia sepiji. Saya tengok 3 kali. Muka Nurul tu macam muka Fiza. Apa muka macam Fiza ni? Okay, saya pun teringat dia sama aku kan. Pasal dia mengaji sampai habis. Saya rasa dia satu-satu anak murid yang mengaji akhir hayat dengan saya dia. Pasal akhir hayat. Hak lain tu tak akhir hayat lagi. Tak apa pernah hidup lagi. Dia betul-betul akhir hayat. Dia betul-betul dapat pencen alam barzah. Dia betul-betul dapat pencen alam barzah. Dia mengaji semayang dengan saya. Dia mengaji tajwid Quran dengan saya. Sampai akhir hayat. Saya betul-betul nampak siapa yang masuk kelas semayang semalam. Siapa yang saya teguk muka Nurul, sebiji muka dia. Sebiji muka dia. Allah, saya redha dia lah sebagai anak murid. Itu betul-betul saya redha dia sebagai anak murid. Dia memang anak murid yang tak pernah sakitkan hati saya. Tak pernah cakap kasar. Diam saja, tak bangkang-bangkang lah. Bukan senang tu. Kita nak dapat anak murid yang tak bangkang. Haduk banyak tanya tu banyak. Dapat siapa yang nak kena buat lagu ni? Dapat siapa yang undang-undang baru pula ni? Okey, tak apa ya. Alhamdulillah ya. Hebat hamba Allah ni, betul-betul. Alhamdulillah. Saya nampak muka dia macam ada dalam kelas semuanya. Semalam kelas pertama dia tak ada lah. Okey, alhamdulillah. Kita bukan senang nak dapat akhir hayat mengaji isi rumah tu. Depa kadang tak mai mengaji tak habang. Saya kata habang tu di rumah. Kena habang. Bagi tahu tak mai. Kat KK lah, bukan kat saya. Depa kat KK habang kat saya. Habang tu salah. Saya tak larat nak buka lah. WhatsApp banyak-banyak. Dia suka sangat. Dekat KK saya dah bagi tahu dah. Tak payahlah habang kat saya.
Itu tujuan orang dah kekek. Dia nak mengadu kat kita juga. Allah manjur sangat. Okey, tak apa. Jadi dia kata di sini wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat, kecuali yang tak rugi tu yang tak dia kata dua nikmat yang kita sering leka, iaitu sihat dan waktu lapar. Pasal tak bila kita lapar kan kita macam tak kisah sangat kan? Macam kita ada banyak masa. Macam mana? Kat tu hang elok. Buat benda lain. Ada pengajian tau. Tak apalah lain kali lah. Dia akan kata lain kali. Pasal dia sihat dan dia ada masa lapang. Lain kali lah. Tak apa. Next time. Sekiranya saya free lah, saya pergi. Dia tahu dah itu tuntutan wajib. Bukan kata seronok-seronok next time. Ni tuntutan wajib. Dia kata tak mau lagi. Dan lah bila doktor diagnose kan, ini kanser tahap 4. Mengaji tak mana lagi ada abang saya. Tak mana lagi mengaji. Saya nak habiskan masa-masa yang doktor kata 2 bulan tu. Saya nak habis juga lah masa. Tak bila orang mati dalam surah Al-Munafiqun, saya tak ingat ayat mana. Saya telat 99 ke bawah gitulah. Dia akan kata apa? Bila dia mati. Bila dia mati je, mati dah ni. Dia kata, ya Allah, bagi aku sedikit saja masa, boleh tak? Dia nak masa juga. Lah kita banyak masa ke sikit masa? Banyak lah, pasal kita tak tahu mati bila kan. Kira banyak lah kan. Dia kata, sikit je masa, tolonglah, saya nak sedekah dan nak sembahyang. Hang dulu, biasa aku duk buat bingkis ulang, tak mau main mengaji. Bila duk alam bazar, cari-cari sembahyang tak betul. Bila sembahyang tak betul, sembahyang tak terima, baru nak keluar. Tak ada dah bingkis ulang, tak ada. Ustazah betul dah tak buat dah bingkis ulang. Masa itu orang duk mengajar sembahyang pun tak mau main. Lepas tu bila dah mati, Allah kata apa? Tak ada nah. Tak boleh dah nah. Hang duduk di mana? Hang duduk alam barzah. Hang duduk dunia. Hang tak boleh balik dah kat dunia. Lah hang duduk alam barzah. Hang buat macam mana pun hang tak boleh balik. Dia minta apa? Dia tak minta sedekah tau. Dia minta masa dulu. Hari ni kita dapat masa kan? Allah. Bajet lah ni mengaji, time ni mengaji, time ni mengaji. Mengaji lah banyak-banyak, tak apa. Sebab masa tu kita buang masa banyak dah dulu. Dulu kita kerja, betul tak? Dulu kerja, bela anak, kerja. Masa kerja dah mengaji. Tak ada. Kak kerja kat luar, kat pencen apa tu? Telekom tak ada. Tapi Lek-Li tu, Lek-Li tu ada jugalah pejabat-pejabat buat kelas-kelas fardu ain kan. Seminggu sekali kan. Tu pun ada masuk, ada tak masuk. Dulu saya mengajar dekat Penang. Di satu pejabat lah di Penang. Hari Jumaat kan depa waktu orang sembahyang Jumaat kan. Dia panggil kita pergi, kita pun pergi jauh juga kita pergi. Tapi kan bila time sale, sebab dekat dengan shopping complex. Time sale 50-60% hilang. Saya tanya, buat kuih sikit ni, pasal waktu rehat. Depa duk jauh, bila abang pejabat dekat dengan pejabat lah. Saya kata buat tinggi sikit. Hari ni sale Ustazah weh. Lak sungguh. Lepas tu bila bila kita balik duduk dalam lift, dia masuk. Kita nak tu keluar kepada pejabat tu, dia masuk lift. Bawa ni cover ni. Ustazah. Ya, tak masuk kelas ni siapa? Ada sale. Pasal apa jadi macam tu? Nikmat paling besar yang Allah bagi dekat kita, yang sering kali kita lupa, sihat dalam. Tak apalah, minggu depan dah pergi kelas. Tahu kan minggu depan dah hidup ni. Kalau mati, tak mati istiqamah, itu je. Pasal dah putus. Tu saya kata kena jaga istiqamah. Nanti putus istiqamah, mati tak ada. Mengaji sampai muntah. Betul. Mengaji janganlah muntah. Mengaji jangan mengaji sungguh-sungguh. Jadi bila Allah kata demi masa sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian, melainkan orang yang beriman, jaga iman. Iman tak boleh diwarisi kan? Jangan tarik lagu pula. Dah lupa lirik. Jangan iman tidak diwarisi, tapi Islam diwarisi. Islam diwarisi, iman tidak diwarisi. Iman kena
Belajar, antum kena belajar. Antum tak belajar akidah, tak belajar kelas iman, antum tak boleh sah tahu iman betul tak? Sebab kalau antum tak boleh ngesahkan iman betul ke tidak, takut dalam kerugian. Antum buat amal soleh dalam surah Al-Furqan ayat 23, surah 25. Dia sebut di situ, cuba tengok Ustaz muka surat 80 kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya lah surah Al-Furqan. Al-Furqan ni kalau 25. Cuba tengok surah 25, betul tak? Surah 25. Okey. Ayat 23. Ada tak? Okey. Jumpa tak? Muka surat 362. Tapi noyang sana. Bismillah. Baru pertama kali masuk kelas Ustazah. Best sangat. Lihat. Mak Nunik nama. Okey, hari Isnin, hari Selasa. Tunggu hari Isnin, hari Selasa 5.30. Betul tak? Betul tak buka Quran tak? Buka surat berapa? 362. Okey, jom kita baca ayat 23. 23 nah. Okey, terus. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an. Bercakap tak ada tarik nafas. Ambil balik haba faj'alna faj'alnahu haba'an manthura. Kitab apa tu? Ini Quran. Quran ya, surah Al-Furqan. Kena bawa Quran lah. Kalau ngaji tafsir kena bawa Quran ya. Tak apalah Quran apa pun. Satgi saya tunjuk je ni. Lepas tanya pula Ustazah beli Quran di mana? Lepas semua nak tiru. Okey. Dalam ni aja Allah kata apa? Dan kami memperlihatkan segala amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan itu sebagai debu yang Kalau debu berterbangan dekat dunia, memang dapat. Buat baik, dapat baik. Buat baiklah, buatlah apa-apa baik-baik, semua dapat. Dapat pingat, dapat tu, dapat ni, dapat pujian, dapat Allah bagi orang kafir kalau dia buat baik atas dunia. Allah bagi kat dia mati dia senang. Sebab apa mati dia senang? Sebab dia buat baik atas dunia. Dia dapat balasan tu, mati senang. Habis dah Ustaz. Lepas tu mati senang tapi dekat dunia adalah akhirat. Katalah atas dunia ni, atas dia akhirat orang beriman, orang tak beriman, dia jadi debu dia berterbangan. Debu kalau melekat boleh timbang. Hak terbang ni boleh timbang. Nak tangkap tak boleh. Amalan banyak, tolong orang, sedekah, tolong anak yatim, tolong tu, tolong ni, buat ni, puasa, semayang, semua hilang. Puasa, semayang pun tak ada sebab tak beriman. Yang paling takut tu kan, orang beriman ni adalah daripada kalangan orang Islam, tapi akidah ni salah. Terpesong. Tampak kodok kodar pun boleh terpesong. Dia kata hak baik semua daripada Allah, hak jahat semua daripada dia, manusia sendiri. Mana adil Allah? Kalau baik semua daripada Allah, jahat pun daripada Allah. Mana Allah menentukan orang tu masuk neraka? Maknanya kena mengaji. Jangan main-main. Salah pegang, silap, terbatal iman, puasa dah puasa, haji dah haji, umrah dah umrah. Main mengaji tak main mengaji. Tapi bila hari akhirat, amalan jadi debu, tangkap tak boleh, nak timbang tak boleh, terbang. Kunci di sini kena yakin pada I, kena betulkan I. Dalam banyak-banyak ilmu apa yang paling penting? Akidah. Antum kena belajar semua. Kelas akidah jangan tinggal. Boleh bukan boleh kata seronok. Okey tak sihat, demam, sakit, tak apa. Boleh tak main? Uzur syar'i. Tapi kalau kata sihat tak ada apa ni, semua tak ada apa, tak boleh kata tak mau main. Putus isi rumah, putus lah. Mula balik. Nak jaga rantai. Oh, jaga. Selagi boleh tolak, saya kena hadir. Saya kena hadir majlis ilmu. Okey? Okey, insya-Allah. Ilmu akidah.
Ya, ilmu akidah. Okey, terima kasih semua. Ustaz, sebenarnya kita ada sikit lagi lah sambungan untuk Wan Asri. Ya, belum sikit lagi, belum habis lagi ya. Okey, terima kasih semua yang berada dalam live Ustazah. Ustazah doakan semoga yang ada di sini dan yang ada di live, semoga Allah turunkan rahmat dan keberkatan ilmu yang kita dapat. Dan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman, beramal soleh. Allah pelihara iman kita. Andai kata iman kita masih lagi belum sempurna, Allah akan tunjukkan jalan kepada kita agar iman kita terpelihara dan kita dapat mengaji, kita dapat guru untuk jaga iman kita. InsyaAllah semoga kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ada jiran yang mungkin panggil tak elok ke apa ke, jangan lupa malam-malam doa kat dia sama. Dia nampak sangat-sangat baik, tapi kita tengok dengan tak semayang, dengan tak mengaji, dengan hidupan macam orang barat, orang kafir. Jangan kata dekat dia. Jangan, tak ada lesen nak kata kat dia. Tak ada lesen nak kata kat dia. Dia tak tutup aurat ke, nampak ke, jangan. Jangan. Mulut lidah tu kena jaga, ni jaga. Tercili sikit mulut lidah. Doa kerana apa? Allah jadikan dia kita nampak dengan mata kita untuk Allah bagi kebaikan kita. Doa kat dia, bukan kata kat dia. Oh, asyik baik tak jadi ahli politik ni. Lepas kata saya menang ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di bengkel solat pada hari Sabtu 22 hari bulan Julai. Semoga sihat, semoga rehat, semoga tenang, semoga masuk ilmu, masuk ilmu, semoga berkat. Amin. Okey, bye-bye semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Okey, sana. Kita nak pusing kamera ni. Yang ni pun kita nak pusing juga. Kejap ya, kita nak tengok kawan-kawan kita. Flip kamera.